Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad bin Sulaiman daripada Kolej Komuniti Kok Lanaz akan membentangkan satu kertas kajian yang bertajuk Peranan Aktiviti Co-Curriculum dalam Pembangunan Kemahiran Generik di kalangan pelajar Kolej Komuniti Kok Lanaz. Kertas kajian ini telah saya sediakan bersama dengan rakan saya iaitu Cik Siti Nur Sahila binti Cik Ahmad dan Abdul Aziz bin Abdul Rahman. Sebagai pengenalan, seorang pekerja yang cemerlang tidak sekadar diukur dari berdasarkan kepada kelaikan akademik semata-mata, tetapi mereka juga perlu menguasai kemahiran generik seperti kepimpinan, kerja berkumpulan, komunikasi dan kemahiran menyelesaikan masalah. Permasalahan kajian. Ada kajian menunjukkan bahawa graduan daripada IPTA gagal mendapatkan pekerjaan selepas tamat 6 bulan tempoh pengajian. Kesukaran graduan mendapat pekerjaan adalah disebabkan kegagalan graduan menguasai elemen-elemen kemahiran generik. Seterusnya, objektif kajian ini. Ada dua objektif. Yang pertama, mengenal pasti tahap penguasaan kemahiran generik di kalangan pelajar Kolej Komuniti Kok Lanaz. Dan yang kedua, menganalisis elemen kemahiran generik yang dikuasai pelajar daripada penglibatan aktiviti co-curriculum. Seterusnya, sorotan kajian. Institusi pendidikan, khususnya institusi latihan kemahiran awam ataupun ILKA seperti Kolej Komuniti, mereka berperanan melahirkan graduan yang kompeten dalam bidang kemahiran teknikal. Tetapi mereka juga berperanan membangunkan kemahiran generik supaya modal insan yang dilahirkan mempunyai kualiti yang tinggi. Metodologi kajian. Pertamanya kita tengok instrumen kajian. Kajian ini berbentuk kuantitatif yang mana barang soal sidik telah diadakan kepada responden melalui Google Form menggunakan talian internet. Responden terdiri daripada pelajar semester 3 sesi Jun 2020. Seramai 139 orang pelajar yang terlibat dan daripada 139 tersebut seramai 99 orang telah menjawab soalan ini. Untuk di Kolej Komuniti Kok Lanaz terdapat 3 program yang ditawarkan iaitu Multimedia Kreatif Periklanan, Sijil Terapi Kecantikan Daspa dan juga Sijil Dandanan Rambut. Daripada jumlah ini, seramai 41 orang lelaki dan 58 orang perempuan. Seterusnya kita lihat analisis dan keputusan kajian. Yang pertama, analisis ini kita bersandarkan kepada kajian Nunnally dan Bernstein yang mana pencapaiannya dinilai sebagaimana berikut: tinggi, sederhana rendah dan rendah. Yang pertama, kemahiran komunikasi. Pencapaian min keseluruhan adalah sebanyak 3.91 iaitu sederhana tinggi. Pencapaiannya boleh dilihat sebagaimana paparan. Kemahiran komunikasi di kalangan pelajar mendapat skor min yang sederhana tinggi iaitu 3.91. Skor min yang paling tinggi adalah kemahiran bertutur dalam bahasa Melayu kerana bahasa Melayu adalah bahasa pengantar bagi semua pelajar. Yang kedua, responden boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggeris mencapai skor min yang sederhana tinggi iaitu 3.48. Responden boleh menyampaikan maklumat dengan baik juga mendapat skor min yang sederhana tinggi iaitu 3.97. Responden yang menyumbangkan idea melalui lisan juga mendapat skor min yang sederhana tinggi iaitu 3.85 dan responden yang menjadi pendengar yang baik mendapat skor min yang tinggi iaitu 4.23. Kebolehan pelajar bekerja sebagai satu pasukan mendapat skor min yang tinggi iaitu 4.19 berbanding dengan skor min komunikasi yang mendapat sederhana tinggi. Dapatan daripada analisis mengenai
kebolehan bekerja sebagai satu pasukan kesemuanya mencapai skor min yang tinggi, iaitu 4.27, 4.11. Sebagai rumusannya, kerjasama responden dalam berpasukan adalah sangat baik, dipupuk semasa sesi PDP secara amnya dan kegiatan co-curriculum secara khususnya. Analisis seterusnya adalah kemahiran menyelesaikan masalah. Skor min keseluruhan adalah mencapai 3.67, iaitu sederhana tinggi. Daripada analisis yang dibuat, kebolehan menyelesaikan masalah secara efektif merupakan skor min yang paling tinggi, iaitu 3.74, masih lagi berada dalam tahap sederhana tinggi. Manakala yang paling rendah adalah 3.61, iaitu kebolehan menyelesaikan masalah dengan menggunakan pelbagai mod pemikiran seperti kritis, analitik dan sebagainya. Analisis seterusnya adalah kemahiran fleksibel. Untuk kemahiran ini, analisis ini, skor min yang dicapai adalah 3.79, juga adalah sederhana tinggi. Maksud flexibility di sini adalah keupayaan dan kesediaan untuk bertindak balas terhadap jangkaan dan keadaan yang berubah. Kepentingan flexibility kepada pekerja adalah dapat menunaikan lebih tanggungjawab, boleh melakukan tugas yang berbeza dan memikul amanah yang diberikan. Majikan amat memerlukan sifat fleksibel ini supaya pekerja yang mereka miliki adalah pekerja yang boleh melakukan berbagai tugas yang diamanahkan. Analisis seterusnya adalah analisis keyakinan diri. Untuk analisis ini, skor min yang diperolehi adalah tinggi, iaitu 4.13. Keyakinan diri adalah asas utama bagi kejayaan seseorang individu. Mempercayai potensi diri yang ada pada dirinya dan boleh membawa kejayaan dalam kehidupan. Skor min keseluruhan terhadap item keyakinan tinggi adalah tinggi. Walau bagaimanapun, ia perlu dipertingkatkan lagi sebagai persediaan pelajar untuk menghadapi dunia pekerjaan yang sebenar. Sebagai kesimpulannya, kepentingan kemahiran generik amat penting diterapkan kepada pelajar bagi melahirkan graduan yang memenuhi pasaran kerja pada masa kini. Dapatan daripada responden memberi makna balas yang sangat baik dan keseluruhan skor min adalah di tahap sederhana tinggi. Peranan aktiviti co-curriculum perlu diperkasakan dan ditambah baik bagi menghasilkan pelajar yang berkualiti. Disebabkan keperluan kepada kemahiran generik sebagai bekalan selepas bergelar graduan. Minat dan bakat kepimpinan yang ada dalam diri pelajar dan perlu dipupuk dalam diri mereka. Sekian, terima kasih.